Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin mengulas sebuah video yang bertajuk Afterlife dari sudut pandangan falsafah bertemakan metafizik. Berdasarkan sejarah metafizik, perkataan metafizik adalah gabungan dua patah perkataan dari bahasa Yunani, iaitu meta dan fizik, yang membawa maksud kepada sesuatu atau di sebalik sesuatu kejadian. Metafizik merupakan salah satu bidang yang tertua dalam falsafah. Boleh dikatakan bidang ini mempunyai umur yang sama dengan falsafah. Metafizik menjelaskan sesuatu yang wujud di sebalik fizikal. Maka, metafizik telah ditafsirkan sebagai satu ilmu yang mempunyai perbicaraan mengenai perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Kepelbagaian soalan mengenai metafizik sering bermain di fikiran manusia. Contohnya seperti, adakah setiap perkara yang berlaku di dunia ini adalah gambaran yang sebenar tentang sesuatu itu? Adakah sesuatu yang di sebalik fizikal itu merupakan alam lain yang benar-benar wujud? Persoalan-persoalan seperti ini selalu berlegar di fikiran seorang filosof. Antara filosof terkenal yang membicarakan perkara ini ialah Plato dan juga Aristotle. Manakala antara ilmuwan Islam yang membahaskan tentang metafizik ialah Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Ibnu Rushd dan ramai lagi. Ada pendapat yang mengatakan bahawa sesuatu yang di sebalik fizikal itu adalah alam pemikiran manusia itu sendiri. Ini kerana alam pemikiran adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia dan hanya boleh dirasa kehadirannya. Kehidupan abadi juga didefinisikan sebagai kehidupan yang berlangsung selama-lamanya, yang mana ianya tidak mungkin dan tidak pernah mati. Terdapat banyak tradisi falsafah yang mengakui bahawa kita perlu melalui kematian untuk meneruskan kehidupan. Hal ini kerana melalui kematian kita akan merasai ketakutan terhadap kematian. Perkara ini dikenali sebagai akar yang lebih dalam dan kuat tentang kehidupan abadi. Kehidupan akhirat pula dibahaskan sebagai kehidupan yang bergantung pada sikap kita kepada orang lain dan diri sendiri sepanjang kelangsungan kehidupan kita yang sekarang. Perkara ini menjelaskan bahawa kehidupan akhirat memerlukan perakhiran dan kesinambungan dari kehidupan sebelumnya. Ulasan video ini adalah berdasarkan satu kajian berkenaan dengan kepercayaan kehidupan selepas mati. Salah satu misteri terhebat adalah persoalan tentang apa yang akan berlaku ketika kita mati. Cara terbaik untuk memulakan perjalanan akhirat dalam erti kata lain afterlife adalah dengan menerima hakikat bahawa jasad kita sudah tamat tempoh kegunaannya. Konsep kepercayaan di sini adalah melalui penerimaan bahawa kita tidak benar-benar mati atau hilang selamanya, tapi kita hanya melepasi suatu keadaan dari sebuah kehidupan realiti untuk menuju ke sebuah kehidupan realiti yang lain. Di dunia, kita hidup dengan roh dan jasad. Kematian adalah pemisah dua perkara tersebut untuk menyatakan bahawa kita akan pergi ke suatu tempat selepas kematian. Namun, tempat tersebut tidak dapat diketahui di mana. James Robert menyatakan bahawa akhirat bukan satu tempat, tidak mempunyai lokasi yang dapat dispesifikan dan persekitaran akhirat juga tidak dapat dilihat kerana keterbatasan tahap kemampuan fizikal manusia. Selain itu, video ini juga mengupas tentang kebarangkalian perkara yang berlaku selepas mati. Persoalan tentang istilah kehidupan selepas kematian adalah salah satu daripada persoalan asas tentang kewujudan manusia. Kepastian akan kewujudan kehidupan selepas mati hanya dapat diketahui apabila kejadian tersebut dilalui secara sedar serta keadaan mental kita yang serupa dengan keadaan sebelum kita meninggal dunia. Halangan yang jelas untuk kita menjalani kehidupan setelah kematian adalah melalui perkara apa yang berlaku di kubur. Maksud fatwa yang menyatakan bahawa kehidupan disusuli dengan pembusukan dan pembuburan adalah pertimbangan perkara yang berlaku pada sesuatu apabila ia telah musnah sepenuhnya. Salah satu cara untuk memikirkan di mana mungkin ada kehidupan setelah kematian adalah dengan mempersoalkan apa yang berlaku sepanjang proses perjalanan kita untuk memiliki kehidupan tersebut. Dalam video ini juga ada menyatakan bahawa penulis mengadakan mesyuarat dengan pakar fizik di mana pakar tersebut mengkaji berkenaan dengan lebih 100 orang penderita sakit serangan jantung yang secara teknikalnya telah mati dan kembali semula kepada kehidupan. Life after death and the devastation of the grave
Erik T. Olsen, seseorang lelaki yang meninggal itu ingin mengkongsikan tentang hari-hari terakhirnya dalam keadaan koma. Perubahan rasa keraguan mengenai kehidupan akhirat yang terjadi seumur hidupnya, dan yang paling mengagumkan adalah ramalan kematian pasangan tercinta. Penulis menggunakan frasa hidup selepas mati dalam erti kata yang paling harfiah. Kematian adalah kejadian di mana fungsi biologi kita akan berhenti dan tidak dapat dimulakan semula, dan ia juga berkemungkinan atas kesan campur tangan perubatan, yakni serangan jantung yang fatal diikuti dengan pembakaran mayat. Kembali dengan pengalaman yang lebih mendalam, pengalaman hampir mati NDE, Near Death Experiences, adalah peristiwa yang berlaku semasa seseorang sedang mati atau memang sudah mati secara klinikal. Orang yang mempunyai NDE dipanggil sebagai orang yang berpengalaman menghampiri kematian. Sejak hampir kematian, pengalaman pertama kali diteliti dalam perubatan dan dijelaskan oleh Dr. Raymond Moody dalam bukunya yang berjudulkan Life After Life, dan buku ini telah dipaparkan, telah dikarang pada tahun 1975. Ahli perubatan, doktor dan penyelidik lain juga telah mengkaji fenomena ini secara mendalam. Doktor telah menganggap individu hampir mati mereka dikompromikan secara fizikal sehingga mereka benar-benar mati sekiranya keadaan tidak bertambah baik. NDE dikaji secara amnya tidak sedarkan diri dan kerap kelihatan seperti mati secara klinikal dengan ketiadaan degupan jantung dan bernafas. Jadi, sebagai rumusan yang dapat saya simpulkan di sini ialah metafizik adalah satu cabang falsafah yang mengkaji sifat asas perkara yang dilihat secara realiti. Teori falsafah yang dinyatakan juga berdasarkan beberapa rujukan. Metafizik ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama teori materialisme dan teori idealisme. Dari sudut pandangan agama, metafizik ini masih boleh dipercayai lagi mana tidak melampaui keterbatasan fikiran manusia. Sama juga seperti pengetahuan tentang konsep syurga, neraka dan perkara-perkara gaib yang lain. Kewujudannya hanya diyakini dan dipercayai semata-mata tanpa mampu dilihat dengan mata kasar. Ada juga kefahaman daripada agama lain yang mempercayai bahawa Tuhan itu tidak wujud sama sekali. Kesemua perkara ini adalah berkait dengan metafizik kehidupan kita pada hari ini. Akhir kata, persoalan tentang kehidupan abadi ini hanya mampu diterima melalui tahap kepercayaan semata-mata tanpa gambaran yang jelas, dan penerimaan tersebut juga dikaitkan dengan perbahasan metafizik dalam konsep falsafah sebagai sesuatu perkara yang tersirat. Hanya dibahaskan mengikut tanggapan pendapat setelah melakukan beberapa penyelidikan. Kepastiannya yang hakiki hanya dapat diketahui apabila kita sudah tiba di alam kehidupan abadi itu nanti dan melalui proses kehidupan selepas mati itu sendiri. Sampai di sini saja perkongsian maklumat tentang metafizik daripada grup kami untuk kali ini. Segala salah dan silap mohon ampun dan maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.